Kes Allahyarham Nordin Jazlin dan Zain Ryan yang menggemparkan negara cukup memberi kesan kepada rakyat negara ini. Pembunuhan kedua-dua mangsa kekal misteri hingga kini meskipun siasatan masih diteruskan. Persoalannya, mengapa kanak-kanak tidak berdosa diberlakukan begitu? Bersama wartawan Fariz Azman untuk laporan kedua misteri pembunuhan kanak-kanak. Kali pertama tengok budak-budak dalam beg mangsa, lepas tu mangsa budak perempuan pula tu keadaan macam ni. Terbayang dekat hati kita, sedih juga. Nak kata tak meleleh air mata, saya tipu lah. Jam 8 malam 20 Ogos 2007 menjadi detik ngeri buat keluarga Jazmin Abdul Jalil apabila anak keduanya Nordin Jazlin 8 tahun diculik ketika ke pasar malam untuk membeli sepit rambut berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju. Operasi mengesan mangsa digerakkan. Hari kelima Ramadan, 17 September 2007, pencarian akhirnya terjawab. Mayat kanak-kanak malang itu ditemukan dalam beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah kedai di Jalan PJS 1/48, Petaling Jaya. Dalam kes ini cuma saya terlibat. Saya dipanggil pergi tempat kejadian. Bila sampai tempat kejadian, tengok satu beg. Jadi dalam beg tersebut ada seorang manusia. Mengimbas kembali detik kejadian, beliau yang ketika itu Ketua Unit Siasatan Tempat Kejadian CSI, Makmal Forensik Bukit Aman, ditugaskan untuk mengawal selia kes berprofil tinggi itu. Lebih 33,000 kes dengan lebih 96% kes berjaya diselesaikan, termasuk kes bunuh jutawan kosmetik Allahyarham Datuk Susilawati Lawaya dan warga Mongolia Altantuya Sharibu. Namun, kes Nordin kekal misteri. Seksanya mangsa nak meninggal. Keadaan, adakah dia dicekik? Ketika itu kita tak tahu. Pasal saya tak berani olah atau usik-usik atau analikan mayat dalam beg. Bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia 6 jam sebelum ditemui. Lebih mengejutkan, Allahyarham disahkan mangsa penderaan seksual. Lazimnya ramai pegaji-pegaji even di luar negara sekalipun akan menyatakan bahawa kebanyakan pelaku itu adalah dalam kalangan orang yang kita kenal. Sama ada yang kita kenal dekat ataupun kita kenal jauh. Tapi orang itu mesti ada motif. Sebab dia tak ada orang yang dia buat jenayah suka-suka without motif. Doktor akan bagi tahu Pak Fazli Petrolian, this is a slow death. Bermakna mati dengan lambat. Bila mati dengan lambat, terasa sejuk. Terasa sejuk dekat diri kita. Bila lambat, makna dia akan seksa, sengsara. Dari sudut siasatan, semua bukti diperolehi. Malah rakaman kamera litar tertutup juga dihantar ke Makmal Biro Penyiasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat. Namun kualiti visual rendah menyukarkan wajah suspek dikenal pasti. Dan 16 tahun selepas kes Nordin, satu lagi kejadian menyayat hati berlaku. Zain Ryan Abdul Matin, 6 tahun, menjadi mangsa 5 Disember tahun lalu. Kanak-kanak autisma itu hilang jam 12.30 tengah hari selepas bermain di taman permainan di Blok R, Apartmen Idaman, Damansara Damai. Pencarian segera dilakukan dengan 2,482 unit kediaman diperiksa. Di sini, anak air yang dikatakan hampir 200 meter daripada Blok R dan lokasi penemuan mayat Allahyarham Zain Ryan pada malam 6 Disember lalu. Ketika ditemui itu, keadaan pada sebelah petang agak hujan lebat. Dan apa yang polis katakan, ini adalah secondary scene di mana mayat Allahyarham diletakkan oleh pelaku di sini. Bedah siasat merumuskan mangsa dibunuh berdasarkan beberapa kecederaan pada badannya. Siasatan menyeluruh dilakukan, termasuk mengambil DNA penduduk setempat, rakaman percakapan dan bahan bukti digital seperti rakaman kamera papan pemuga. Malah lakonan semula beberapa saksi serta bantuan Interpol digunakan dalam mengesan suspek. Kes yang melibatkan pembunuhan ini dia memang memakan masa untuk diselesaikan. Proses-prosesnya itu lebih rumit
Tapi macam saya cakap lah, there must be a motive. Tak ada orang yang dia nak bunuh orang secara suka-suka, tanpa alasan. Kecuali macam saya cakap awal tadi, dia ada masalah kesihatan mental lah. Laporan ketiga esok mengupas cabaran merungkai kes kehilangan kanak-kanak yang berakhir dengan pembunuhan tragis. Fariza Azman, Bulletin Utama.